أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Saudara Haji dan Hajah, para penonton yang dimuliakan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sihat sejahtera insya-Allah bersama dengan ahli keluarga yang tersayang. Dan insya-Allah pada video kali ini dalam menjawab persoalan berkaitan dengan korban. Ini sekarang ni korban sedang menjadi satu tempahan hangat tempahan hangat untuk masyarakat Islam khususnya di seluruh dunia, khususnya umat Islam kita di Malaysia ini yang mungkin berhajat untuk melaksanakan ibadah korban, dan mungkin di Malaysia dalam keadaan suasana PKP sekarang ini tidak berapa mendokong ataupun mendorong untuk melaksanakan ibadah korban, maka banyaklah optional cadangan-cadangan di tempat-tempat lain untuk melaksanakan ibadah korban, sama ada di Tanah Suci Mekah, di Kemboja maupun di negara-negara Afrika dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan di mana sahaja tempat yang tuan-tuan laksanakan ibadah korban, Allah Ta'ala menerima korban yang telah anda lakukan insya-Allah. Baik, saya nak memberikan satu pencerahan berkaitan dengan isu korban, beberapa perkara insya-Allah. Yang pertama sekali tentang korban itu sendiri. Sejauh manakah korban ini menjadi satu tuntutan dalam agama? Mungkin ada yang di antara tuan-tuan yang sedang menyaksikan video ini seumur hidup tak pernah berkorban. Bukan berkorban keluarga cari rezeki, itu korban, ni kurban. Maksudnya selama anda ataupun haji dan hajah tuan-puan hidup 60 tahun, 50 tahun, tak pernah sekali pun join untuk korban ni. Jadi sebenarnya korban tu apa? Baik. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Kautsar, tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Kautsar, ada 3 ayat sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu, kerjakanlah salat kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari sebarang perkara yang diingininya. Jelas, sudah pasti tuan-tuan di luar sana yang sedang menyaksikan video ini faham apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, iaitu banyak sekali kebaikan yang telah kita terima. Tuan-tuan cuba bilang berapa banyak kebaikan yang Allah telah berikan kepada diri kita, tuan-tuan. Sejak kita lahir lagi, kita mungkin alhamdulillah dibesarkan dalam suasana keluarga yang baik, ya, walaupun sederhana dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara tuan-tuan yang dalam keadaan lahir dalam keluarga yang dah senang, mewah dan sebagainya. Jadi kesenangan, kebaikan, segala yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita ini, tuan-tuan, tak boleh kita nilai dengan apa sekalipun. Nikmat kesihatan contohnya, kan, dalam pandangan masalah suasana dunia yang sedang melanda, pandemik COVID-19 apa semua ni, syukurlah kepada Allah Ta'ala sehingga ke hari ini kita masih lagi Allah pelihara daripada terkena wabak ini. Mungkin di luar sana lagi ramai yang sedang menangisi anak-anak, ibu, ayah, adik-beradik yang sedang sakit, yang mungkin membawa kepada kematian dan sebagainya, kehilangan nyawa. Jadi kita yang mungkin Allah Ta'ala jaga dan pelihara ini dengan mungkin kebaikan yang telah kita lakukan sebelum ini, wallahu alam. Jadi Allah jaga, Allah pelihara dan Allah berikan kita kebaikan yang begitu banyak sekali, nikmat yang telah Allah berikan. Maka apa kata Allah Ta'ala? Fasalli li rabbika wanhar. Rajin-rajinlah solat. Kita solat malam,
Solat fardu tu memang kenalah buat 5 waktu sehari semalam, jangan tinggal. Solat malam, tanda kita ni syukur pada Allah Ta'ala. Wanhar, dan lakukanlah korban. Maka saranan Allah Ta'ala di sini buat sembahyang dan juga buatlah laksanakan ibadah korban ini. Bukan setiap hari tuan-tuan. Kalau sembahyang tu tak katalah hari-hari memang kena buat. Korban setahun sekali saja. Setahun hanya sekali saja. Iaitulah masanya daripada 10 hari bulan Zulhijjah sampailah 13 Zulhijjah. 10, 11, 12 dan juga 13. Ini saja masa setahun sekali untuk korban. Jadi adakah kita rasa macam tidak mampu untuk melaksanakan ibadah korban sedangkan Allah telah berikan kita banyak sangat rezeki sebelum-sebelum ini? Adakah kita rasa kalau aku berkorban pada tahun ini akan mengurangkan lagi rezeki aku kerana PKP, banyak lagi perkara yang lebih kita perlu lakukan? Bahkan itulah yang perlu kita lakukan, iaitu kita berkorban, tanda kita syukur kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah akan menambahkan lagi rezeki kepada kita dalam jalan yang tidak disangka-sangka. Kita kadang-kadang terlalu risau untuk beramal ibadah kerana kita kadang-kadang berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah tak pernah berkira dengan kita. Berkira. Cuba kalau kau sedut nafas sekupang, kan? Kalau Allah berkira lah tuan-tuan, apa ke dana kita tak boleh nak bayar. Banyak lagi nikmat mata boleh tengok, kan? Nikmat kaki boleh jalan. Walaupun berkurung dalam rumah PKP, tapi boleh juga pusing-pusing taman apa semua. Nikmat ini Allah hanya tuntutkan kalau boleh kita lakukan ibadah korban setahun hanya sekali saja. Maka itulah antara fadilat bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah korban, kelebihan yang Allah janjikan amat banyak sekali. Baik, kalau kita lihat pula apakah hukum dalam melaksanakan ibadah korban, maka Imam Asy-Syafi'i dalam mazhabnya menghukumkan ianya adalah sunat muakkad, satu ibadah sunat yang amat dituntut kepada kita ini. Ini kerana ia merupakan satu syiar yang wajib ke atas umat Islam yang berkemampuan demi untuk menjaga terhadap syiar tersebut. Ini dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i dalam juzuk yang kedua, dalam muka surat 478. Jadi inilah yang dikatakan sebagai salah satu tanda kesyukuran untuk kita laksanakan ibadah korban ini. Baik. Kemudian kita nak membicarakan juga sedikit berkaitan dengan tempoh untuk melaksanakan ibadah korban. Yang ada juga yang bertanya pada saya berkaitan dengan apakah sunat-sunat untuk kita lakukan sepanjang korban kita ini belum dijalankan. Memanglah orang yang berkorban ni waktu sekarang ni orang tengah proses nak cari orang yang boleh kita yakin dan percaya untuk melaksanakan ibadah korban kita bayar apa semua. Jadi ada tempoh masa sebelum masuknya ataupun sebelum datang tempohnya untuk disembelih binatang korban kita ni, apa yang perlu kita lakukan. Maka dijelaskan di sini dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud barang siapa yang mempunyai binatang korban untuk disembelih, maka apabila terlihatnya anak bulan Zulhijjah, janganlah dia mengambil satu apapun yang memotong daripada rambutnya maupun daripada kukunya sehinggalah dia selesai berkurban. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis nombor 1977. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW ini jelas menunjukkan kepada orang yang masuk join untuk korban pada tahun ini dan tahun-tahun yang ke depan nanti, bagi mereka yang dah bayar kurban apa semua kepada ejen-ejen, kepada saya, kepada wakil-wakil kita, maka apabila masuk saja 1 Zulhijjah, maka hendaklah kita jangan memotong segala janggut, rambut, bulu-bulu apa semua dan juga kuku yang ada. Jadi kalau nak potong sebelum, dah tahu kuku panjang sekarang ni, sebelum 1 Zulhijjah, iaitu pada 29 Zulkaidah apa semua, boleh potong dulu. Masuk saja maghrib 1 Zulhijjah, tidak disunatkan potong. Jadi ini Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahawa hadis ini sebahagian ulama memahamkan ia sebagai haram untuk memotong rambut, mencabut bulu dan sebagainya pada anggota badan. Namun
dia menyatakan sebagai satu larangan ataupun makruh yang tanzih dan bukanlah haram. Namun kalau kita potong ke apa semua, makruh hukumnya dan bukanlah sampai ke tahap haram. Ya. Jadi bila sebut makruh, eloklah kita tinggalkan. Maka ikut saranan Nabi ni, jangan kita potong-potong kuku apa semua dalam tempoh period 1 Zulhijjah sampai tarikh tempoh binatang anda telah dikorbankan ataupun telah ditumbangkan. Ya, jadi kalau kita lihat pada tahun ini, tahun 2021, iaitu pada tahun ini 1 Zulhijjah masuk pada tarikh 11 Julai, bermakna maghrib pada 10 Julai, 10 Julai bulan depan, 10 Julai iaitu bersamaan dengan 29 Zulkaidah, maghrib itu dah tak boleh dah nak potong. Tak boleh maksudnya makruh kalau potong, bukan haram. Tak boleh makna kata elok kita jangan potong. Ikut sunnah Nabi, ikut yang seperti mana Nabi sarankan. Jangan potong sehinggalah tempoh yang wakil tuan-tuan telah memaklumkan, telah dilaksanakan apa semua, binatang telah ditumbangkan, maka barulah boleh dipotong rambut, kuku dan sebagainya. Kalau kita lihat pada tarikh ini, iaitu pada selewat-lewatnya 13 Zulhijjah lah, mungkin ada syarikat yang mungkin kita wakilkan, tak pasti 10 hari bulan ke dipotong, 11 hari bulan ke disembelih, 12 hari bulan ke, wallahualam. Tapi yang pastinya 13 Zulhijjah tu tarikh yang selewat-lewatnya untuk sembelih korban. Jadi mustahil kalau dipotong selepas tarikh itu. Maka kalau tak rasa pasti apa semua, bagi tuan-tuan yang menyertai ibadah korban, potonglah kuku, rambut dan sebagainya, boleh ditrim pada maghrib 23 Julai ni. Kan 13 Zulhijjah tu maghrib tu dah boleh potong apa semualah. Kan, jadi itu dapat pahala sunat kerana mengikut sunnah Nabi. Jadi ini ada kita nyatakan di sini dari sudut kesimpulannya, iaitu pendapat-pendapat yang dinyatakan di sini apabila tiba 1 Zulhijjah maka disunatkan untuk tidak memotong kuku, rambut serta bulu-bulu yang berada di badan sehinggalah selesai dilaksanakan ibadah korban tersebut. Maka di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala telah menyatakan apakah hikmah di sebalik tegahan makruhnya mencabut, memotong bulu apa semua ni. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya, larangan memotong kuku dan menggunting rambut bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah korban ialah supaya anggota yang terdapat pada badannya itu semuanya akan dibebaskan daripada api neraka Allah. Ada pendapat yang lemah menyatakan untuk menyerupai orang yang berada dalam keadaan ihram, di mana dia diharamkan untuk menggunting, mencukur, memotong kuku dan beberapa larangan lain. Jadi ada dua hikmah di sini. Satu, dengan kita tidak memotong apa semua ni, apabila binatang kita sembelih, maka kita dibebaskan daripada api neraka. Kalau kita ni mungkin na'udzubillah termasuk dalam checklist Tuhan untuk dilemparkan masuk api neraka, mudah-mudahan dengan kita berkorban, semua yang ada menjadi saksi kepada ibadah korban kita. Yang kedua, kita seolah-olah berada dalam situasi ihram haji. Kan? Macam ihram umrah, di mana dalam ihram haji, ihram umrah tak boleh nak potong-potong bulu apa semua ni, kuku-kuku tak boleh potong. Jadi dia menyerupai macam dalam ihram. Jadi ada hikmah di sini. Baik, ini ada dua hikmah yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Oleh demikian, kepada anda yang mentai ibadah korban pada tahun ini, itulah dia antara sunat untuk kita lakukan. Di samping kepada tuan-tuan yang masih lagi belum melaksanakan ibadah korban, ayuh, ada masa lagi untuk bersama-sama saya kita melaksanakan ibadah korban di tanah suci Mekah, kambing, unta maupun di bumi Kemboja. InsyaAllah ada kambing dan juga lembu, boleh untuk sama-sama kita sertai. Niatkan untuk diri sendiri dan niatkan jugalah untuk arwah apa semua, boleh. Korban boleh untuk orang yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Aku la qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi